Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar anak-anak Ustazah hari ini? Ustazah harap semua dalam keadaan sihat dan teruja untuk terus belajar. Saya faham kamu sebenarnya teruja nak datang sekolah sebab dah dekat nak masuk sekolah. Minggu depan je kamu dah sekolah dah. Tapi dalam masa yang hanya beberapa hari sahaja lagi ni, kamu tetap kena belajar melalui online. Okey, hari ni Ustazah sambung macam biasa. Tajuk kita yang baru, tajuk seterusnya iaitu jauhi syirik. Okey, tajuk kita hari ni jauhi syirik. Okey. Tajuk jauhi syirik ini merupakan tajuk daripada bahagian akidah. Okey, cuba perhatikan gambar ni. Gambar apa ni? Okey, ni gambar bomoh. Okey, cuba tengok dalam gambar tu. Apa yang ada dalam pinggan tu? Agak-agak kalau kamu lah, kamu berani tak nak pergi berubat ataupun minta penawar. Kalau saya tak berani, saya takut. Nampak tak ada tengkorak tu? Okey, saya nak bagi tahu kat kamu, kata kalau jenis sembahan macam ni tak boleh. Yang ni syirik, percaya selain daripada Allah. Okey, sama juga kalau kata kita pergi klinik pun, kalau kita makan satu-satu ubat tu, lepas tu kita kata, oh hebatlah ubat tu, boleh sembuh sakit aku. Bukan. Kerana yang menyembuhkan sakit kita hanyalah Allah. Ubat yang kita makan tadi hanya asbab sahaja. Okey? Yang menyembuhkan sakit kita Allah. Sebab tu sebenarnya sakit tidak semestinya kita makan ubat. Kalau kita yakin dengan sakit kita, kadang kita tak tahan sangat sakit kepala, kita ambil air, kita baca Al-Fatihah, kita tadah tangan berdoa, ya Allah hilangkanlah sakit aku. Dengan doa betul-betul mengharap dengan Allah, insya-Allah sakit kita sembuh. Dengan syarat kita yakin. So kena faham anak-anak bahawa yang menyembuhkan kita adalah Allah. Okey, kita tengok maksud syirik. Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, sama ada melalui perkataan, perbuatan dan i'tiqad. Apa maksud perbuatan menyekutukan Allah? Maksudnya dia samakan Allah dengan benda lain. Sama ada melalui perkataan dia sahaja, atau dia buat dengan perbuatan dia, atau dengan hati dia. Maksudnya hati tu dia yakin. Orang tak tahu, hati dia saja. Tetap dikira syirik. Okey, apakah hukum mensyirikkan Allah? Haram. Nampak Ustazah highlight tu? Haram. Perbuatan syirik ini dikategorikan sebagai dosa yang paling besar dan dijanjikan dengan azab yang pedih. Okey, tengok dalil naqli, iaitu dalil Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maksudnya, maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahuinya bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Okey, maksudnya janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu, duk samakan Allah dengan pokok, duk samakan Allah dengan apa-apa sajalah. Ada yang sembah pokok, ada yang sembah matahari. Okey, jangan samakan kerana Allah merupakan Tuhan yang Maha Esa, iaitu satu. Okey, kita tengok bahagian syirik. Syirik ada berapa? Okey, syirik terbahagi kepada dua.
Yang pertama, syirik jali atau dikenali juga sebagai syirik besar. Yang kedua, syirik khafi atau dikenali juga sebagai syirik kecil. Okey, kita tengok dulu syirik jali atau syirik besar. Okey, maksud dia mempercayai atau mengaku bahawa adanya Tuhan lain selain Allah atau menyembah selain Allah yang esa. Contoh syirik jali. Okey, yang pertama menyembah berhala. Terang-teranglah kan. Sembah patung, berhala yang patung yang kita tengok tu, kita bercakap pun dia tak boleh bagi respon. Kita bagi buah pun dia tak makan. Dia tak boleh bagi apa-apa pun kat kita sebenarnya. Okey, tu patung berhala. Yang kedua, menyembah matahari. Matahari duduk ke atas yang merupakan ciptaan Allah juga, makhluk Allah juga. Kita ada juga orang nak sembah. Okey. Yang ketiga, menyembah bulan. Okey, ada juga orang sembah bulan. Yang keempat, menyembah pokok. Ni ada ni, saya pernah tengok. Sembah dekat pokok. Dia tengok pokok tu dah besar, dah lama. Dia yakin kata pokok tu ada keramat. Boleh mendatangkan kebaikan untuk dia. Boleh tolong dia. Pelik tak? Okey. Dan yang kelima, meminta doa selain Allah. Kita kalau kita semayang, kita minta doa hanya kepada Allah. Ni minta doa kat lain. Kepada selain daripada Allah. Tak kira lah apa-apa pun, pokok ke matahari ke bulan ke apa-apa sajalah. Kadang bukit pun orang sembah. Okey, tu yang tak faham tu, bukit tu bukan buat apa pun, duduk tantu juga dan dia juga merupakan makhluk Allah. Okey, baik. Kita tengok akibat mengamalkan syirik jali. Okey, bila kita mengamalkan syirik jali, iaitu kita sembah matahari, kita sembah berhala, apa yang akan terjadi kepada kita ialah merosakkan akidah. Sebab apa? Sebab kita tak yakin yang Allah itu Allah Maha Esa. Kita tak yakin dengan kehidupan kita ni Allah yang tentukan. Padahal setiap hari kita bernafas, siapa bagi nafas? Allah. Siapa bagi kita boleh bangun daripada tidur? Allah. Siapa yang bagi kita gerakkan kaki untuk berjalan? Allah. Siapa yang bagi saya boleh cakap, boleh terangkan kepada kamu apa yang saya nak terangkan? Allah. Kalau kita yakin kata Allah Maha Esa, Allah yang kontrol semua kehidupan kita, kita tak akan buat syirik jali. Okey, tengok yang kedua, hilang pergantungan dengan Allah. Betul lah bila dah yakin ada benda lain yang boleh bagi kesan kepada dia, dia boleh minta tolong dekat benda lain selain daripada Allah, hilanglah pergantungan dia dengan Allah. Kalau kita ada masalah, pergantungan kita hanya Allah. Sebab tu kata dalam surah Al-Ikhlas, Allahus Samad, Allah tempat meminta pertolongan. Kita ada masalah, kita minta dengan Allah. Sepatutnya masalah kita tak perlu cerita kat kawan. Sebab Allah lebih mendengar apa, Allah lebih tahu apa yang kita nak sampaikan. Bila kita ada masalah, kita cerita pada Allah dalam solat. Menangislah depan Allah. Allah suka kalau kita minta pada Allah. Kalau kita cerita kat kawan pun belum tentu lagi kawan boleh rahsiakan. Okey, tu tanda pergantungan kita kepada Allah. Yang ketiga, berdosa besar dan dimurkai Allah. Bila dah buat, kita dah amalkan pi sembah pokok apa semua tu, dah confirm lah berdosa besar dan dimurkai Allah. Yang keempat, kekal dalam api neraka. Nakkah kita? Sudah tentu kita tak mahu. Sudah tentu kita tak nak. Kita kalau boleh setiap hari, setiap kali solat kita tadah tangan supaya Allah jadikan kita ahli syurga. Supaya Allah temukan kita dengan ibu bapa kita, dengan adik-beradik kita, dengan sahabat-sahabat kita di dalam syurga. Tiba-tiba nak masuk api neraka. Memang taklah kan? Wal-iyazubillah. Okey, kita tengok syirik khafi pula. Syirik khafi atau syirik kecil. Okey. Maksud syirik khafi tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadah.
Okey, syirik khafi ni dia bukan syirik besar, dia syirik kecil je. Contohnya kita semayang bukan sebab kita nak semayang, tapi sebab kita nakkan pujian. Okey, tu antara contoh dia. Maksudnya dia tak letakkan Allah sebagai yang mutlak untuk ibadah tu. Sebenarnya dalam kehidupan kita, kita melakukan ibadah untuk dapat pahala ibadah tu sebenarnya niat. Walaupun kita hanya mandi biasa, tapi kita niat, kita mandi tu untuk kita segar supaya kita dapat melakukan ibadah dengan sempurna. Dapat tak pahala? Dapat. Kita datang sekolah, kita niat nak menuntut ilmu supaya kita tahu tentang Islam. Dapat tak pahala? Dapat. Okey? Maksudnya dalam kehidupan kita, niat tu paling penting. Okey, contoh syirik khafi. Riak dalam ibadah iaitu melakukan sesuatu ibadah bukan kerana Allah semata-mata, contohnya untuk pujian. Okey, maksudnya riak tu macam saya cakap tadi lah. Buat sebab nak orang puji. Nak tunjuk kata dia hebat. Sebab niat kita sebenarnya untuk Allah. Senang je kita nak beza antara orang riak dengan tak riak ni. Dia tak kisah buat kerja macam mana pun, orang puji ke orang tak puji ke, dia tetap buat benda yang sama. Itu orang tu yang jenis ikhlas. Macam mana orang puji ke, orang kata ke, orang diam ke, dia tetap buat. Tu orang yang ikhlas. Dia tak kisah tak puji pun tak apa, tak ada masalah. Okey, kita tengok akibat mengamalkan syirik khafi. Akibat mengamalkan syirik khafi. Menghapuskan pahala amalan. Yelah dah kita niat untuk puji. Pahala amalan tu dapat tak? Tak dapat. Yang kedua, sukar menerima pandangan orang lain. Apa kaitan pula Ustazah ni? Sukar menerima pandangan orang lain ni. Maksud sukar menerima pandangan orang lain ni, orang yang ada niat sebab lain, dia payah nak terima pandangan orang lain. Sebab dia rasa dia hebat. Okey? Dia nak buat pun dia nak orang puji. Dan dia ni rasa dia hebat lah. Dia payah nak terima pandangan orang lain. Yang ketiga, menimbulkan permusuhan. Sebab apa saya kata menimbulkan permusuhan? Biasanya orang yang mengamalkan syirik khafi ini, yang nak orang bagi pujian saja ni, dia tak boleh orang lain tinggi pada dia. Dia akan cuba jatuhkan sebab dia nak paling tinggi. Okey? Tu yang menyebabkan jadi gaduh sana, gaduh sini. Sagi ada hasad dengki kat sana, hasad dengki kat sini. Cerita kat belakang orang tu macam ni, orang tu macam ni. Okey? Menimbulkan permusuhan. Yang keempat, dibenci masyarakat. Suka ke orang macam ni? Tak suka sebab buat kerja tak ikhlas. Okey? Dan yang kelima, mudah berputus asa. Yelah macam mana tak putus asa? Buat kerja sebab nak orang puji. Buat kerja sebab nak orang pandang. Habis kalau orang tak pandang, orang tak puji, tak semangat dah lah nak buat. Sebab nak orang pandang, nak orang puji. Kalau kita buat kerana Allah sesuatu kerja, kalau kita buat kerana tanggungjawab, kalau kita buat kerana kita yakin nanti kita akan selesa dengan apa yang, contohlah kata, kita pegang satu jawatan sebagai pengawas. Kita akan buat, tak perlu orang marah. Sebab apa? Kita yakin kalau kita buat dengan baik, Allah akan mudahkan urusan kita. Kalau kita buat dengan baik, kita yakin Allah tolong kita. Kita buat dengan ikhlas, tak ada masalah. Kita tak putus asa, tak ada siapa puji pun tak apa. Yang penting kita dah laksanakan tugas kita. Okey, rumusan kita hari ini. Syirik ialah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Oleh itu, kita wajib menjauhi perbuatan syirik yang boleh menyebabkan rosaknya akidah. Okey, setakat dulu kelas kita hari ini. Semoga berjumpa lagi. Tahniah anak-anak kerana mendengar penjelasan Ustazah sampai ke akhir. Terima kasih. Assalamualaikum.